Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, saya ucapkan sebagai wakil tim media Liqa Asyairah. Pada malam ini kita berjumpa lagi pada sesi Liqa Asyairah 9.0 dengan tajuk ni adalah Al-Quran dan Akidah Sahih yang akan disampaikan oleh ahli panel kami iaitu Saudara Zulhilmi Siddiq. Baiklah, sedikit latar belakang tentang ahli panel kami pada malam ini. Nama yang telah diberikan kepada beliau ialah Muhammad Zulhilmi Siddiq. Beliau merupakan mahasiswa UPM. Beliau daripada Fakulti Pengajian Islam dan bidang yang beliau ambil adalah Tahafuz Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi sebagai peringatan bagi malam ini, ingin kami ingatkan bahawa sila para peserta sila tutup ataupun switch off kedua-dua video kamera dan juga mikrofon supaya tidak mengganggu aliran majlis. Dan jika ada apa-apa soalan, boleh ditanya di hujung sesi kami pada malam ini yang akan dijawab oleh ahli panel kami. Dan sekali lagi diingatkan supaya tidak menekan apa-apa butang, khususnya butang Freeze Now, supaya tidak mengganggu aliran majlis pada malam ini dan juga menyebabkan kelewatan untuk menghabisnya. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, kami menyampaikan majlis kepada saudara Zulhilmi untuk memberikan pembentangannya, insyaAllah. Tafadhal Ustaz. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua rakan-rakan, sahabat-sahabat yang hadir pada Liqa Asyairah pada malam ini, insya-Allah kali ini saya diberi peluang untuk, dia bukanlah sekadar mengajar, kerana yang mengajar ni mesti orang yang pandai. Dia sekadar berkongsi berkenaan dengan sekadar yang kita tahu berkenaan tajuk yang kita pilih pada malam ini, iaitu Al-Quran dan Aqidah Sahih. Al-Quran dan Aqidah Sahih. Jadi Aqidah Sahih yang dipilih tajuk pada hari ini ialah bagaimana kita nak memperdalami kesinambungan daripada kuliah-kuliah yang sebelum ini, iaitu kuliah yang pertama bersama Ustaz Hakim telah dijelaskan tentang bagaimana prinsip ataupun siapa itu Asy'ariyah, dan kemudian pelbagai tajuk. Dan saya teringat tajuk sesi yang ketiga, saya rasa sesi bersama Ustaz Hafiz, iaitu Al-Quran, iaitu adakah akidah Asy'ariyah ini daripada falsafah, dan hasil natijahnya adalah akidah Asy'ariyah ini berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka Al-Quran merupakan sesuatu yang menjadi garis penting dalam kita nak menuju kepada akidah yang sahih. Okey, baik. Jadi sebelum kita nak membahaskan tentang apa itu perkaitan, apa itu kesinambungan di antara Al-Quran dan akidah yang sahih, maka pastinya ada beberapa masalah yang selalu terjadi, masalah ataupun tribulasi ataupun konflik yang terjadi berkaitan dengan Al-Quran ini yang saling berkaitan dengan akidah. Sebagai contoh, kita boleh pergi kepada slide yang kedua. Okey, semua boleh nampak slide yang kedua ya, insya-Allah. Slide yang kedua yang berkenaan dengan isu-isu yang melatari luar tu, dengan makna isu luaran, iaitu pihak luar yang cuba mengganggu gugat dan menimbulkan tashkik dan iskal berkenaan dengan Al-Quran, yang mana kesannya akan memberi kesan kepada pemantapan akidah Islamiah itu sendiri. Okay. Kita boleh tengok kenapa Al-Quran ini, sebelum kita nak bahas tentang Al-Quran, kehujahan Al-Quran itu, hujiatul Quran itu perlu kita semat teguh dalam diri. Sebab apa? Sebab pihak luar memang sangat banyak mendatangkan kemusykilan dan mendatangkan serangan serta tomahan kepada kita.
Jika kita tengok poin yang pertama itu Al-Masih Al-Kindi. Al-Masih Al-Kindi ni dia menulis surat, dan surat itu dinamakan Risalah Al-Kindi. Risalah Al-Kindi ni dia menceritakan dan dia sebenarnya lebih kepada dalam Risalah Al-Kindi itu bagaimana dia mengkritik Al-Quran dan mengkritik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dapat melemahkan umat Islam itu daripada sudut akal, fikiran dan akidahnya. Begitu juga Timothy. Timothy ni adalah merupakan raja yang beragama Kristian, Nasrani. Jadi mereka mendakwa bahawa Al-Quran yang ada pada kita, iaitu Al-Quran ini telah dipengaruhi, telah masuk ke dalamnya anasir-anasir dalam Al-Quran itu ajaran Kristian. Seolah-olah antara hujah mereka adalah disebabkan Rasulullah pernah bertemu dengan seorang rahib ketika perjalanan safar baginda sebelum kerasulan baginda, dan di situ seolah-olah Rasulullah telah terpengaruh dengan ajaran-ajaran Nasrani dan dimuatkan ke dalam Al-Quran. Itu satu. Yang seterusnya, disebabkan sebelum daripada adanya Nabi Muhammad, sebelum itu ajaran Nabi Isa, maka mereka mendakwa bahawa Al-Quran ni sebenarnya adalah kesinambungan dia daripada apa yang dibawa oleh orang yang dalam agama Kristian tu. Jadi ini tuduhan berat ni sebenarnya ni. Al-Quran yang kita dok pegang, mana Al-Quran ni? Tak salah mana. Jadi Al-Quran yang kita ada pada hari ini ditohmah sebagai mempunyai nilai-nilai Trinity, mempunyai konsep-konsep Kristian di dalamnya. Maka ulama telah jawab berkenaan dengan dakwaan-dakwaan itu, yang mana dapat mengembalikan keyakinan kita dengan qat'i terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, Theodor Abu Qurrah ni, bila kita tengok dia ni, Theodor Abu Qurrah ini merupakan rahib di biara, iaitu bishop lah, kita katakan bishop Kristian. Dia mendakwa bahawa Al-Quran, dia mendakwa bahawa akidah Islam ini lemah sebab apa? Sebab dia menggunakan ayat-ayat mutasyabihat. Nampak? Ini bukan orang dalam sahaja yang menggunakan ayat mutasyabihat ni, yang ada konflik ayat mutasyabihat ni, tapi daripada unsur luar, daripada unsur Kristian pun mengatakan bahawa ayat-ayat mutasyabihat yang menunjukkan Allah itu memiliki wajah dan tangan itu menunjukkan lemahnya akidah Islam. Lalu macam mana kita nak berinteraksi dengan ayat mutasyabihat ni? Yang seterusnya, Nikita Byzantiou. Nama pun tak pernah dengar. Ini yang penting ni bukan orang Islam lah ni, orang Kristian. Mendakwa bahawa Al-Quran, yakni Al-Quran yang ada pada kita ni, adalah karya yang tak munasabah. Tak munasabah. Kenapa Al-Quran ni diangkat terlalu tinggi? Tak munasabah. Tidak sistematik. Dia kata Al-Quran tidak sistematik, yakni bercelaru lah tu. Sedangkan kita tahu Al-Quran ini ada munasabah ayatnya, ada kesinambungan ayatnya. Susun atur Al-Quran itu sudah lengkap, tidak perlu dipertikaikan lagi. Dan dipenuhi dengan cerita dongeng. Mereka tuduh Al-Quran itu dipenuhi dengan cerita dongeng dan pencanggahan fakta. Okey, seterusnya orientalis. Sebenarnya atas tadi pun orientalis juga, tapi cuma orientalis secara tidak langsung lah. Minda orientalis, tapi bukanlah gerakan orientalis yang betul-betul gerakan orientalis, iaitu gerakan pengkaji-pengkaji barat yang hendak mengkaji tentang agama Islam dan hendak mendatangkan iskal dan tashkik kepada umat Islam. Orientalis mendakwa bahawa apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad ni bukanlah wahyu. Dia kata, tetapi hanya ciptaan sendiri. Mereka dakwa bahawa Al-Quran yang kita pegang itu sebenarnya bukanlah wahyu, tetapi hanya ciptaan Nabi.
mereka memikirkan bahawa Nabi ni orang yang cerdik, orang yang petah berbara, orang yang hebat, boleh menulis Al-Quran sendiri, boleh membuat ayat yang sungguh tinggi bahasa dan seterusnya. Jadi mereka dakwa begitu. Bukan setakat itu, kita boleh tengok kenyataan yang merendahkan diri dan secara tidak langsung akan merendahkan Al-Quran itu dakwa. Antaranya Gustav Will dakwa bahawa Nabi Muhammad ini ada epilepsi. Epilepsi ni dengan makna penyakit gila babi. Penyakit gila babi. Saya pun tak tahulah penyakit epilepsi ni hakikat dia macam mana. Tapi apa yang saya faham, penyakit epilepsi ni adalah satu penyakit yang membuatkan seseorang tidak mampu untuk mengawal diri dia. Tidak mampu nak kawal diri dia. Jadi Gustav Will mendatangkan iskal yang kononnya apa yang Nabi bawa kepada kita itu bukanlah daripada minda sedar Nabi Muhammad, tetapi hanya kekalutan, kerancuan, disebabkan Nabi ni mereka tuduh ada penyakit epilepsi, maka Al-Quran ini nampak tidak firm dan tidak strong, gitulah. Dan seterusnya Alois Sprenger. Alois Sprenger ni orientalis juga. Dia mendakwa bahawa Nabi ni ada penyakit histeria. Itu pun sama, penyakit histeria. Dan seterusnya William Muir. William Muir ni kalau kita baca karya-karya dia orientalis ni memang banyaklah. William Muir ni menghentam Islam. Dia mengatakan bahawa Rasulullah itu pembohong. Apa yang Rasulullah bawa tu tak betul, tak benar. Inilah seterusnya David Samuel Margoliouth, D.S. Margoliouth tu David Samuel Margoliouth. Dia mendakwa bahawa Nabi Muhammad ni sekadar orang yang kuat spiritual, orang yang baik, orang yang beribadah. Kemudian senanglah baginda nak memperdayakan, sebab pada ketika itu orang yang tinggi spiritualnya, kerohaniannya mendapat tempat dan sanjungan yang tinggi pada ketika itu. Ini dakwaan mereka. Mereka ni sebenarnya senang je bagi iskal, bagi dakwaan. Yang pentingnya ulama-ulama sebenarnya nak menjawab bagaimana nak memulihkan semula akidah yang telah ditusuk oleh orientalis ni. Dan seterusnya John Gilchrist. Dia mendakwa bahawa Al-Quran itu tak lengkap. Sebab Al-Quran ini kita tahu di banyak fasa. Para sahabat mendengar daripada apa yang Nabi sebut, kemudian para sahabat tulis di atas pelepah tamar, tulis di atas kertas, pelepah kayu, atas batu. Jadi kemudian adanya peperangan Yamamah yang mana ketika itu banyak hufaz yang meninggal ketika itu. Maka kemudian dikumpulkan pula, lepas tu ada Jam'ul Qurannya dengan banyak peringkatnya. Dan John Gilchrist ni dengan sewenang-wenangnya menuduh bahawa Al-Quran ini ada keguguran ayat. Gitulah, didatangkan iskal begitu. John Gilchrist ni. Orientalis ni sebenarnya ni kalau kita tengok dalam sejarah, apabila mereka kalah teruk dalam perang salib, maka mereka tak ada cara lain dah. Nak mengangkat pedang tak boleh, umat Islam kuat. Nak angkat senjata, nak berperang dengan ramai jenis tentera, umat Islam memang kuat, tak ada tolak bandingnya. Maka mereka memikirkan bahawa kalaulah kita tak boleh serang mereka secara fizikal, yakni secara senjata, perperangan, penaklukan, maka boleh kita serang mereka melalui serangan pemikiran, Ghazwatul Fikri. Mereka serang Al-Quran, mereka serang hadis, mereka serang karakter-karakter penting dalam Islam. Siapa karakter penting dalam Islam? Iaitu Nabi Muhammad. Mereka serang, mereka hujum, mereka beri dakwaan yang tak baik tentang Nabi Muhammad. Okey. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, itu isu luaran. Kita boleh tengok isu luaran. Dia ada isu dalaman. Isu dalaman ni, isu dalam firaq Islam lah. Yang ni biasa kita dengar lah. Syiah lah, Mu'tazilah lah, Batiniyah lah. Kita boleh tengok Syiah, golongan Syiah.
iaitu mereka menyelewengkan. Kita memang tahu Syiah ni memang suka selewengkan Al-Quran. Jadi golongan Syiah ni menyelewengkan maksud Al-Quran dengan menyatakan bahawa Allah nanti akan membangkitkan imam-imam, akan membangkitkan Ahlul Bait untuk apa? Untuk membalas dendam terhadap para sahabat yang mereka hukum kafir ketika di dunia. Semula sahabat-sahabat tu ramai sebenarnya sahabat yang dihukum kafir oleh Syiah, sebenarnya ramai. Yang tak dihukum kafir tu sikit je. Seperti contoh Salman Al-Farisi, Ammar, itu antara yang mereka kata okey lah daripada sudut pandangan mereka. Yang lain semua kafir belaka. Maka mereka kata nanti hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan mereka bersama imam-imam, bersama Imam Mahdi. Itu saya ingat, bersama Imam Mahdi, imam-imam Syiah, Ahlul Bait, untuk menghukum sahabat-sahabat ataupun orang-orang yang zalim, untuk mengadili mereka pada hari kiamat. Itu sebenarnya boleh tengok. Okey. Kita boleh tengok dalam kita boleh tengok dalam surah Al-Mu'minin ayat 11, yang mana ayat Quran yang mereka selewengkan itu maksudnya, dan mereka menjawab, wahai Tuhan kami, engkau telah menjadikan kami mati 2 kali dan hidup 2 kali, maka sekarang kami mengakui dosa-dosa kami. Oleh itu, adakah sebarang jalan untuk kami keluar daripada neraka? Hidup 2 kali, mati 2 kali. Maka Syiah faham di sini bahawa dan nanti hisap pada hari akhirat itu 2 kali. Satu, hisap bersama mereka, yakni imam-imam Syiah akan menghukum orang-orang yang zalim, yakni termasuk sahabat-sahabat Nabi. Dan maka yang kedua pula, Allah sendiri yang akan hisap. Kita nampak macam lebih betul. Dia pun nak ada pot juga waktu hari akhirat nanti. Allah yang menghisap, mereka pun nak menghisap juga. Gitu. Sebenarnya pemahaman ini merupakan pemahaman yang salah. Kerana mati 2 kali, hidup 2 kali itu maksudnya kita ni sebelum hidup kita mati dulu. Kita belum lahir lagi, kemudian kita hidup, kemudian kita dimatikan, kemudian hari akhirat kita dihidupkan. Begitulah. Bukanlah kita nak makna kata bila hari akhirat ada satu masa tu untuk Syiah balas dendam, ada satu masa tu untuk Allah menghisap, bukan. Yang seterusnya, golongan Syiah mendakwa bahawa Al-Quran yang ada kat kita ni pada Sunni hari ini hanya 1/3 saja. 1/3 saja. Mereka kata apa? Mushaf Fatimah, yang lengkap tu nama Mushaf Fatimah. Maknanya tebal Al-Quran Syiah ni. Tebal taruh mana tak tahulah. Tapi mereka mendakwa bahawa Al-Quran itu dibuat sebanyak 17,000 ayat. Kita umat Islam ni kalau ayat apa mereka senang je menyelewengkan Al-Quran. Kalau iman terpengaruh lah. Hebatnya ada 17 ayat Quran, 17,000 ayat Quran. 6,000 lebih je. Sehingga saya ada melihat perbahasan apa sebenarnya 7,000 tu nak katanya. Sebenarnya ada perbahasan yang lebih detail. Hukum hakam. Dia kata macam tu lah. Yang tak ada pada kita. Gitu. Senang je mereka ni. Seterusnya, Mu'tazilah menyelewengkan maksud Al-Quran kalamullah itu baharu dan makhluk. Ni memang Mu'tazilah lah. Mu'tazilah ni kerja dia nak mengatakan Al-Quran kalamullah itu makhluk. Mereka selewengkan kat mana? Surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maka mereka mendakwa Al-Quran itu baru turun. Maka Al-Quran itu baru, bagi mereka baru. Turun itu baru, isinya pun baru. Maka mereka mendakwa Al-Quran itu baru diturunkan, maka Al-Quran itu makhluk. Dan baru itu merupakan sifat bagi makhluk.
Dan surah Al-Anbiya ayat 2. Surah Al-Anbiya ayat 2 ni. Dan setiap kali ayat dia, dan setiap kali diturunkan ayat-ayat baru dari Tuhan, ayat-ayat baru dari Tuhan, maka mereka mendengarnya dengan bermain-main. Senang je ni. Depa senang depa tengok zikron muhdatsan. Zikron tu sebenarnya bukan dengan makna Al-Quran, tapi dengan makna peringatan Allah boleh baru, tak ada masalah. Tapi mereka fikir zikron tu sebagai Al-Quran, muhdatsan tu baru, maka mereka fikir seterusnya golongan batiniah ni ke arah kerohanian yang terlalu berlebih-lebihan sehingga menyeleweng maksud Al-Quran, menyelewengkan Al-Quran. Seperti ajaran Ahmad Laksamana kat Malaysia ni, kalau kita Google ada ajaran Ahmad Laksamana. Salah satu dia banyak, ajaran dia banyak kita tengok, tapi antaranya adalah menambahkan huruf alif yang dengan meyakini bahawa huruf alif itu adalah hakikat zat Allah. Sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim, ada A kat situ. Bismillahirrahmanirrahim, A tu dengan makna hakikat zat Allah SWT. Di mana-mana nambah dah. Dekat Al-Quran tak ada pun huruf alif tu, dia pergi tambah. Tapi golongan ajaran Ahmad Laksamana ni telah diharamkan lah oleh JAKIM lama dah. Saya pun tak tahu kenapa saya cakap utara, tapi fikir je lah. Seterusnya golongan batiniah, ajaran Lepat Ismail Arifin. Lepat lah, siapa yang tak kenal Lepat. Lepat ni famous lah, kita tengok dia ada buku, apa nama dia, Si Babi Hutan, apa tak buku dia tu. Lepat tu yang rambut ikat-ikat, pakai gelang rasta, sembang makrifat, lepak kedai kopi, sembang makrifat. Tu Lepat. Lepat yang tu lah, tak ada lepat lain, bukan lepat yang kuih tu kan. Ini Lepat Ismail Arifin. Orang yang antara yang terkenal juga Malaysia yang sembang hakikat makrifat lebat. Betul lah. Jadi dia kata dia menyelewengkan maksud surah Al-Ma'arij ayat 23, iaitu ayat wahum fi solatihim daimun, dan mereka itu pada solat itu sentiasa. Sentiasa itu bukan dengan makna tak perlu solat, cukuplah solat dalam hati, solat yang berpanjangan, tak payahlah solat zahir ini, tak payah. Maka ini adalah satu pandangan yang menyeleweng, yang salah. Sedap pula lah dia nak kata tak sembahyang. Nabi Muhammad yang mengungguli syariat, hakikat, makrifat, hakikat semua Nabi Muhammad pun sembahyang sampai pecah kaki. Lepat kata tak payah sembahyang, itu semua amalan jasmani, kita fokus amalan rohani. Surah Al-Ma'arij ayat 23. Sebab ada hadis, mana? Salah. Sebab ada hadis yang menceritakan sebenarnya asbab nuzul ayat itu. Jadi tanggapan Lepat tu tak betul. Tak betul. Sebab ada hadis Nabi. Hadis ni Aisyah berkata, jadi diriwayatkan oleh Aisyah lah. Dia nampak Nabi pada suatu malam. Nabi pernah berbuat rumah dan tikar di masjid, kemudian solat di dalamnya dan menghamparkan tikar. Kemudian para sahabat, orang-orang datang kumpul keliling Nabi mengerjakan solat. Maka ketika itu bila dah ramai, maka Nabi jadi imam dan yang lain jadi makmum, sehingga orang-orang makin ramai. Kemudian baginda, bila dah makin ramai, baginda pandang belakang, baginda tengok dekat orang tu. Kemudian mereka yang ramai datang mengikuti baginda tu, mereka kata, wahai sekalian manusia, beramallah sebanyak mana yang kalian mampu, sesungguhnya Allah tidak bosan sehingga kalian berasa bosan. Maknanya Allah takkan bosan selagi kita tak bosan beramal. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai dari Allah adalah amal yang dikerjakan secara dawam, yakni amal yang dicintai Allah adalah amal yang dilakukan secara dawam, yakni sikit tapi selalu, sokmo, kerap kali. Bukan dengan amal tak sembahyang, lepas. Gitulah. Jadi itu faktor-faktor yang melatari kenapa Al-Quran ini begitu banyak orang-orang yang
menghujung, yakni mendatangkan skeptical views, mendatangkan tomahan yang pelik-pelik tentang Islam. Dia jadi kita kalau yang kena hadap benda ni kan. Okey, kita dah apa sebab kena faham Al-Quran ini dengan tanggapan akidah yang sahih agar kita tidak menjadi menyeleweng dan agar kita tak terpengaruh. Takut tiba-tiba nampak ajaran apa Syiah ni, urai-urai Quran, tengok sedap juga Syiah ni, sedap juga ni, boleh kahwin mut'ah, boleh itu, boleh ini, sedap ni, terpengaruh. Maka kita nak cerita macam mana Al-Quran ini berkaitan dengan akidah, dengan tanggapan yang betul mengikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Okey, seterusnya kita pergi kepada slide yang seterusnya. Maka sebelum kita nak pergi kepada perbahasan, kita perlu faham apa yang kita nak cakap. Sebagai contoh, kita nak cakap Al-Quran dan akidah. Maka apakah maksud Al-Quran, apakah maksud akidah? Sebab itu ulama buat ta'arif. Ta'arif itu adalah benda yang membolehkan kita nak faham akan sesuatu benda. Agar kita nak faham sesuatu benda, itu ta'arif. Jadi sebab itu ta'arif ni mestilah jami' dan mani', iaitu ta'arif itu mestilah menyeluruh, merangkumi, dan mani', iaitu menghalang sesuatu makna yang lain yang tidak dikehendaki masuk. Sebagai contoh, kalau kita nak mendefinisikan manusia, kita kata manusia ni hayawan. Hayawan maknanya manusia ni satu hidupan yang bercakap, satu hidupan, manusia ni satu hidupan. Maka ulama tambah natik, iaitu bercakap itu menutup, yakni tak masuklah dalam kalangan binatang yang hidup yang lain. Manusia ni hidupan, maka bila hayawan natik, hidupan yang bercakap, maka tak masuklah gajah, ular, lipas, tak masuk. Gitulah definisi ni mesti jami' wal mani'. Jadi kita tengok Al-Quran daripada aspek bahasa, ia kata dasar yang bermaksud qara'a, yang bermaksud himpun. Qara'a ni asalnya himpun dan gabung. Qara'a, himpun dan gabung. Dan al-qira'ah bermaksud gabungan huruf-huruf dan kalimah antara salah satu yang lain pada bacaan. Jadi al-qira'ah merupakan gabungan di antara huruf-huruf dan kalimah-kalimah yang menjadi ayat yang boleh dibaca. Itu asalnya. Ini adalah mazhar atas wazan fu'lan, Quran, fu'lan, ghufran, gitu. Jadi secara bahasanya Al-Quran ini merupakan himpunan dan gabungan. Manakala sebahagian ulama menyatakan bahawa Al-Quran itu membawa maksud gabungan sekalian ilmu-ilmu. Al-Quran ni kan kita kata tadi gabung, himpun, ad-dhammu wal jam'u. Ad-dhammu wal jam'u, maka termasuk dengan maksud al-jam'u dan dhammu itu dengan maksud sekalian ilmu-ilmu yang pelbagai dalam Al-Quran, ilmu sains, ilmu tafsir, ilmu sejarah, kisah-kisah, semua bergabung dalam Al-Quran. Okey, kita kepada Al-Quran dari aspek istilah. Berarti ada aspek bahasa dan istilah. Kenapa ulama buat aspek bahasa dan istilah? Sebab bahasa sebagai contohlah, kalau zaman jahiliyah dulu, bila sebut perkataan solat ini dengan makna doa daripada sudut bahasa. Maka Nabi datang bawa juga perkataan sama, iaitu solat. Tapi solat itu dengan makna suatu perbuatan ibadah yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, gitu. Dua-dua solat, tapi solat daripada sudut bahasa Arab lain, solat daripada sudut istilah tu yang kita nak, gitu. Sebagai contoh, dalam Aqidah Al-Islamiyah karya Syekh Abdul Rahman Hasan Habannaka, Kitabullah ini adalah kitab yang mempunyai mukjizat, membacanya merupakan ibadah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kitabullah yang mempunyai mukjizat. Kita yakin bahawa Al-Quran itu mempunyai mukjizat, sebab mukjizat Nabi Muhammad yang terulung itu adalah Al-Quran. Ia bukanlah mukjizat hissi seperti
Nabi Musa yang boleh mengetuk tongkat dan membelah laut, mukjizat-mukjizat yang lain kepada nabi-nabi lain yang berbentuk rupa yang boleh nampak dengan panca indera. Tapi Nabi Muhammad ni mukjizat dia adalah Al-Quran yang maknawi, yang kena faham, guna akal, kena telik, kena tengok begitu. Kemudian dalam mabahis ulum Quran, mana Khalil Al-Qattan, kalamullah, Al-Quran ni merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan membacanya adalah ibadah. Simple. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bila sebut turun kepada Nabi Muhammad, maka ternafi kepada nabi-nabi lain. Ternafilah Taurat, ternafilah Injil, Zabur, suhuf-suhuf. Itu. Dan membacanya adalah ibadah kerana kita tengok hadis Qudsi juga maknanya daripada Allah hampir sama menyamai Al-Quran, tapi membaca hadis Qudsi pahalanya secara umum, tapi Al-Quran membacanya Allah ganjarkan pahalanya secara khusus. 10, satu huruf 10 kebaikan, satu huruf 10 kebaikan, begitu. Jadi membaca Al-Quran ni adalah ibadah. Seterusnya Al-Wajiz ni kita usul fiqh. Biasalah siapa yang baca usul fiqh yang mudah-mudah tu jumpalah kitab Al-Wajiz ni. Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis di atas mushaf, dipindahkan secara mutawatir tanpa syubhah. Al-Quran adalah kitab, ada kalam, ada kitab, tu lebih kurang tu yang diturunkan kepada Rasulullah, ternafi nabi-nabi yang lain, ditulis di atas mushaf, dipindahkan secara mutawatir. Mana Al-Quran ini mutawatir, tidak boleh dipertikaikan sama sekali, tidak boleh ditambah di toko, tidak boleh diubah di seleweng, tak boleh. Mutawatir dan qat'i, tanpa syubhah. Sebab kalau Al-Quran tu dipindahkan secara tanpa syubhah, tanpa mutawatir, nanti kita kata Al-Quran ni betul ke? Al-Quran ni ada gugur ke? Al-Quran ni tepat ke? Betul ke yang sampai kat kita? Nanti kita main ragu-ragu. Maka ulama kata definisi Al-Quran itu mesti dipindahkan secara mutawatir tanpa syubhah. Seterusnya kita tengok dalam Mukhtasar Mufid. Mukhtasar Mufid Syarah Jawharatul Tauhid karya Syekh Nuh Salman Ali Salman Al-Qudah. Dia kata Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah umum yang diturunkan ke atas Nabi Muhammad, dan ia dipindahkan secara mutawatir, sama yang atas tadi pun sama, secara mutawatir tanpa putus, dan wajib mempercayai kandungannya. Wajib kita percaya kandungan Al-Quran itu secara tafsil, secara terperinci, ayat ni, bahagian ni, surah ni, apa semua secara tafsil ataupun secara ijmali. Al-Quran itu, keseluruhan Al-Quran itu kita kena terima. Tak boleh kata aku nak separuh saja, yang separuh tak mau ikut, separuh aku ingkar, separuh aku patuh, tak boleh. Kena mempercayai kandungannya secara tafsili dan ijmali dan beramal dengannya. Okey, beramal dengannya. Jadi kita dah faham Al-Quran. Sebenarnya Al-Quran ni ulama yang membahagikan ataupun memberikan definisi kepada Al-Quran adalah berbeza-beza. Kalau ulama akidah memberikan makna Al-Quran, maka bahagian kalamullah tu akan diberi penekanan sikit, kerana kalamullah itu ada perbahasan yang mendalam yang berkaitan dengan sifat Allah, yang berkaitan dengan kalam lafzi, yang berkaitan dengan qadim ataupun tidak. Maka kalau mutakallimin membahaskan, memberi definisi Al-Quran, maka perbahasannya tu akan lebih diberi penumpuan terhadap kalamullah, gitu. Tapi kalau bila makna ulama fiqh ataupun ulama bahasa ataupun ulama usul fiqh, dia lebih mementingkan kepada lafaz, sebab tujuan ataupun aim mereka adalah kepada hukum yang terdapat pada lafaz. Tidak, mereka tak fokus kepada qadim tak ada. Tapi kalau ulama mutakallimin, perbahasan daripada sudut Al-Quran ni ada diberi penekanan berkenaan dengan Al-Quran itu kalamullah, qadim ke tak qadim ke, kalam lafzi ke apa, tu nanti kita cerita kemudian. Okey, seterusnya kita pergi kepada akidah. Seterusnya, slide yang seterusnya, gitu. Akidah Islamiyah. Sebut-sebut akidah, tapi apa itu akidah? Daripada sudut aspek bahasa dan istilah kita bahaskan. Daripada sudut bahasa Arab berasal daripada
kata dasar aqadah yang bermaksud ikatan atau tambatan atau simpulan. Sebenarnya ada ulama yang mengatakan ikatan ataupun simpulan, tapi ada ulama yang kata tu tak cukup kuat tu. Kita kena bagi akidah ni satu benda yang paling kuat, iaitu tambat. Tambat ni orang kata tak ada ruang lah. Kalau kita tambat kapal tu pakai tali tu, memang tak ada ruang dah. Tapi kalau simpulan ni tapi tak apalah, ada ulama yang bagi makna simpulan tu tak apalah. Tapi kalau yang lebih kuat tambatan, ikatan, maknanya tak akan mudah terurai, tak akan mudah putus. Gitu. Jadi akidah ini daripada sudut bahasa ni kita dah faham dah boleh gambar, dah boleh tasawur dah. Akidah ni apa yang kita faham tu mestilah bersifat ikatan, tambatan yang kukuh yang tidak terurai. Mailah Syiah ke, Mu'tazilah ke, Qadiani ke, Lepat ke, Ayah Ping ke, Ibu Yati ke, kita tak ada masalah. Tak ada masalah. Ikat kuat tambatan gitu. Daripada sudut istilah terminologi, akidah berarti kepercayaan, keyakinan, keimanan yang mantap dan tidak mudah terurai. Tak mudah terurai oleh pengaruh mana-mana pun, sama ada dalam atau luar. Dalam atau luar. Luar tu orang yang mai serang lah. Luar tu Syiah ke, Mu'tazilah ke, Qadiani ke. Dalam ni, masuk dalam ni, fikiran kita sendiri. Kadang kita celaru, kadang kita tak faham, kita duk pening. Aduh, supaya akidah ni bila termasuk dalam diri kita, mailah anasir luar ataupun waham daripada dalam, kita boleh defend. Gitu. Daripada luar diri seseorang akidah Islamiah. Dan akidah Islamiah itu menjelaskan apa konten kita bila nak belajar satu benda, kita kena tahu apa yang ada dalam ilmu tu. Sebagai contoh, ilmu akidah ini menjelaskan konsep rukun iman, beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Itu topik-topik pembelajaran di dalam ilmu akidah. Seterusnya Imam Al-Bajuri. Imam Al-Bajuri ni merupakan ulama ahli sunnah wal jamaah. Ingat nama Imam Al-Bajuri, beliau merupakan antara sosok-sosok yang penting dalam menerangkan kepada umat tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan beliau agak terkemudian, agak moden lah gitu. Dalam hasyiah Imam Al-Bajuri ala Jawharatit Tauhid, beliau menyatakan apa daripada sudut bahasa itu, akidah tauhid ni lebih kurang lah, tauhid pun ia, akidah pun ia, dia saling mutaradif, saling muradif, sama. Menyatakan tauhid itu daripada sudut bahasa mengetahui bahawa sesuatu itu adalah satu. Kita tahu sesuatu itu adalah satu. Bukan dua. Tak termasuk bilangan lain, satu. Allah itu satu, Allah itu esa. Tak termasuk terbilang-bilang, tak termasuk terbahagi, tak termasuk. Gitu. Manakala daripada sudut istilah pula adalah suatu ilmu. Jadi akidah Islamiyah ni nak faham dia adalah melalui satu ilmu yang mampu memberi ketetapan pada kepercayaan dan keyakinan. Ialah satu ilmu yang memberi ketetapan kepada keyakinan kita. Bila belajar, yakin. Tak datang waham, tak datang celaru, pelik-pelik. Dan keyakinan agama. Sebab kita ni, akidah ni berkaitan dengan keimanan agama, mentauhidkan Allah berdasarkan hujah-hujah yang yakin. Hujah-hujah tu macam-macam lah. Sebab bila sebut hujah yang yakin ni, Imam Sa'aduddin At-Taftazani dalam Syarah Akidah Nasafi mengatakan bahawa antara hujah-hujah yang meyakinkan itu bermulanya dengan khabar sadiq. Khabar sadiq tu dengan makna apa? Khabar sadiq tu dengan makna Quran dan sunnah, dan kemudian akal, yang kemudian panca indera, al-khawas, gitu. Ke Al-Quran. Al-Quran juga termasuk sebagai sumber utama dalam memahami akidah yang sahih. Ilmu akidah ni kalau kita tak pelik,
Kalau kita buka kitab, kalau kita jumpa ilmu akidah, jumpa ilmu tauhid, samalah. Ilmu kalam, ilmu usuluddin, ilmu fiqhul akbar, itu sama, tak ada masalah. Nama je lain, ismun je lain, musamma dia sama. Gitu. Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebutkan dalam Jawharatul Tauhid, jika kita tengok dalam Jawharatul Tauhid, dibahagikan keseluruhan perbahasan akidah Islamiah ni kepada tiga, iaitu ilahiyat, ketuhanan, nubuat, kenabian, dan sam'iyat. Sam'iyat ni mengetahui tentang perkara-perkara yang sam'iyat, ghaibiyat, azab kubur. Sam'iyat lagi tentang apa? Tentang syurga neraka. Nubuat tentang sifat-sifat yang wajib, yang harus, yang mustahil bagi Nabi, kena tahu tu. Ilahiyat, mengetahui sifat yang perkara yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu wajib, kena tahu. Kena tahu. Sebab kita ni, Imam Bajuri sebut, Syekh Noh sebut, dalam dia huraikan matan Jawharah tu, disebut bahawa wajib ke atas sekalian mukallaf. Mukallaf itu untuk mempelajari ilmu akidah dan mengenal Allah. Okey. Mukallaf tu siapa? Kita ni lah. 36 orang yang tengok ni. Kita lah 36 orang yang tengok ni. Mukallaf lah tu. Boleh buka Google Meet tu. InsyaAllah lah mukallaf lah tu yang masuk ke sini tu. Mukallaf itu dengan makna dibahagikan kepada 3 pecahan. Mukallaf itu, ciri-ciri mukallaf. Pertama, baligh. InsyaAllah yang masuk 36 orang ni baligh dah. Iaitu baligh. Yang kedua pula adalah yang pertama baligh, yang kedua berakal. InsyaAllah berakal, tidak gila, akalnya waras. Yang ketiga adalah sampai dakwah kepada dia. Sampai dakwah. Saya yakinlah zaman sekarang ni, bila ada telefon, bila ada internet, semua benda kita tahu. Buka lah Facebook, ceramah apa yang tak ada, orang suruh kepada agama apa yang tak ada. Orang suruh pada apa agama yang tak ada. Orang ceramah tentang agama, macam-macam tajuk ada, daripada subuh, lepas subuh, malam, maghrib, semua ceramah. Tak ada yang kita tak tahu. Malas tak malas je lah nak buka. Nak buka tu malas ke tak malas, nak buka tu rajin ke tak rajin. Jadi sampainya kepada kita dakwah. Kerana ada golongan yang tidak sampai kepadanya dakwah. Sebagai contoh lah, kita bayangkan ada satu puak yang duduk dekat pulau, yang duduk dekat tengah laut, yang tak pernah sampai internet. Dia macam orang asli, tak pernah ada orang masuk dakwah. Bila kita tanya, Allah tu apa pun tak tahu, Nabi tu apa, Al-Quran semua tak tahu, itu tak apalah. Itu duduk dalam hutan, dalam pulau, tak semua tahu. Tapi sampai kepadanya dakwah ni, antara maksud lain sampai kepada dakwah ni, orang yang sampai kepadanya risalah-risalah Nabi. Sebagai contoh, kalau kita ni zaman Nabi Muhammad lah, yang sebelum ni zaman Nabi Isa. Tapi kalau di antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad, time, waktu kelompongan, tiada risalah Nabi, risalah Rasul itu, maka itu orang yang hidup ketika itu dinamakan sebagai ahli fatrah. Maka Allah berfirman bahawa wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, dan kami tidak akan mengazab sehingga datangnya para rasul. Maka lengkaplah kepada diri kita ni. Saya rasa kita lah 37 orang ni, InsyaAllah lengkaplah 3 syarat ni sebab menjadi mukallaf. Balighnya, akalnya tak gila, sampai kepada dakwah, tahu tentang Islam, tahu tentang mengenal Allah. Maka kena kita memahami akidah Islam ini. Kerana Mu'tazilah ni, dia mendakwa bahawa wajib kita kenal Allah, walaupun tak ada risalah. Kerana wajib mengenal Allah tu bagi Mu'tazilah ni bukan hukum syarak. Tak perlu tunggu hukum syarak. Mu'tazilah kata kenal Allah ni cukup sekadar akal, hukum akal. Wajib kenal Allah tu hukum akal. Manusia tu boleh menilik sendiri siapa Tuhannya guna hukum akal.
Itu Mu'tazilah lah. Tapi kalau kita ahli sunnah wal jamaah ala Asy'ariyah wal Maturidiyah, maka mereka ini digelar sebagai ahli fatrah. Maka tidak mengapa. Okey, setakat ni faham? Kalau faham angkat tangan sikit. Saya nak tengok kalau faham angkat tangan sikit. Takut saya cakap dengan hantu ke apa ni. 6 orang angkat tangan tu okeylah. Okey. Okey, jadi perbahasan Al-Quran dan akidah yang saling berkaitan. Maka kita dah faham Al-Quran, kita dah faham akidah yang saling berkaitan, maka kita dapat tengok, saya bahagikan kepada 4. Dia sebenarnya bukanlah 4 sahaja, tapi banyak lagi perbahasan yang berkaitan dengan akidah dan Al-Quran. Tapi saya fikirkan 4 ini sesuai untuk kita sama-sama renung balik. Cukup ke tak cukup 4 ni pada diri kita? Betul ke tak betul kefahaman kita akan 4 bahagian ni? Clear ke tak clear kita pada benda 4 ni? Kerana 4 bahagian ni sedikit sebanyak ada, secara pasti ada mengaitkan Al-Quran dan akidah. Okey, kita pergi yang seterusnya. Perbahasan Al-Quran sebagai rukun iman. Perbahasan Al-Quran sebagai rukun iman. Kita pergi yang perbahasan yang pertama. Okey, baik. Jadi salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada kitab samawiyah. Kitab samawiyah ni, kita kata kitab samawiyah ni 4 lah. Ada Al-Quran, ada Taurat, Injil dan Zabur. Kemudian ada beberapa suhuf. Ada 100 suhuf, 50 kepada Nabi Syed, dan ada kepada Nabi Ibrahim. Saya tak ingat. Adalah beberapa suhuf lagi tu. Suhuf ada 100 yang saya ingat. Ada kepada Nabi Ibrahim, ada suhuf, dan kepada Nabi Syed saya ingat 50 suhuf. InsyaAllah nanti kalau kita jumpa nanti kita bagi tahu. Okey, yang dimaksudkan dengan kitab samawiyah ni antaranya apa? Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Taurat ni dalam bahasa apa? Taurat ni dalam bahasa kita nak tengok Ustaz. Okey, Taurat ni dalam bahasa Ibrani Ibrani. Tak apalah tu, itu nanti. Okey. Okey. Ini disebutkan dalam Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin. Maka Al-Quran itu dalam bahasa Arab. Al-Quran yang ada pada kita hari ni, yang kita duk baca siang malam pagi petang tak berhenti-henti sampai lupa nak tengok telefon ni, inilah bahasa Arab. Kemudian Taurat itu pula dengan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Taurat itu dengan bahasa Ibrani, bahasa Hebrew. Dan kemudian Zabur itu bahasa Kipti. Saya pun tak tahu, wallahu alam, bagaimana bahasa Kipti itu. Dan kemudian apa lagi? Injil itu dengan bahasa Suryani atau Syriani. Itulah kitab samawiyah. Maka wajib kita beriman dalam rukun iman. Kita wajib beriman bahawa kitab-kitab dan suhuf ini semua adalah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beriman. Beriman tu bukan dengan makna kita ambil dan kita guna, tak. Beriman tu maknanya kita sekadar secara imali sahaja, secara umum kitab-kitab samawiyah, kutub-kutub samawiyah itu dan suhuf itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu adalah rukun iman. Dan kita yakin bahawa terpelihara Al-Quran daripada penyelewengan dan perubahan, penambahan dan pengurangan, putus qat'i, kekal sepanjang zaman. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu
lahafizun. Maka kita yakin bahawa Al-Quran yang ada kat kita ni, ni Al-Quran. Al-Quran yang ada kat kita ni merupakan Al-Quran yang dipelihara konteksnya, kefahamannya, maknanya daripada penyelewengan. Bukan setakat makna, lafaz. Ada yang cuba tambah huruf ke, nak cuba buat ke, tak boleh. Allah akan jaga, Allah janji. Dia bukan macam hadis. Hadis ni Al-Quran dengan hadis, Allah janji pada Quran Allah akan jaga. Sebab tu hadis ni dia ada cabaran dia tersendiri. Hadis ni sebab tu sebab tu Al-Quran ni perbahasan dia mutawatir je. Al-Quran ni perbahasan mutawatir. Tapi bila kita masuk ke hadis, dia akan masuk kepada perbahasan ada mutawatir, ada ahad. Ada ahad tu pecah lagi. Maka Al-Quran ni mutawatir. Siapa ingkar, kufur hakikat Al-Quran. Jadi hakikat Al-Quran yang ada pada kita itu adalah kitabullah yang sabit pada dua dalil. Al-Quran yang ada kat kita ni kitabullah yang sabit pada dua dalil, iaitu dalil nakli dan akli. Nakli maknanya dipindahkan kepada kita secara mutawatir dan qat'i. Qat'i ni maknanya tak putus, jazam, putus. Tak ada dah, lepas-lepas ni tak ada dah. Tak ada dah tambah tiba-tiba ada Nabi Melayu ke kata saya jumpa surah lagi, tak ada. Ataupun mutawatir, maknanya kalau ada tuduhan Al-Quran yang tidak mutawatir, maknanya kita kena tolak siap-siap, kerana hakikat Al-Quran itu qat'i dan mutawatir. Seterusnya dalil akli ini maknanya kita faham daripada tasawur kita, bukan tasawur, kita faham dengan akal kita, dan akal kita tak boleh tidak kena kata bahawa Al-Quran itu memang sabit. Sebab apa? Sebab apabila i'jaz Al-Quran itu, kemukjizatan Al-Quran itu, kita boleh lihat dalam ayat Quran Allah mencabar musyrikin 3 kali. Yang pertama, cubalah datangkan satu kitab yang sama dengan Al-Quran. Yang sama dengan Al-Quran tu. Allah cabar musyrikin ni. Tak boleh juga. Itu dengan cara tu suruh bergabung tu semua manusia, gabung dengan malaikat. Bawa satu kitab. Tak boleh satu kitab bawa 10 surah. Tak boleh 10 surah bawa satu surah. Pun tak boleh. Jadi itu i'jaz. Sebab kita faham memang Al-Quran ni dia punya lughahnya, dia punya i'jaz ilminya memang tidak terhingga hebatnya. Memang tidak boleh dipertikaikan lagi lah. Kita tengok hakikat Al-Quran yang kedua. Al-Quran merupakan penutup bagi sekalian kitab samawiyah kepada kita secara mutawatir dan qat'i. Penutup kitab samawiyah. Jadi kalau kita balik kampung, tiba-tiba ada kata saya ni ada kitab baru, kitab wahyu, maka ambillah kitab tu, hempuk kat kepala dia. Sebab apa? Sebab kita yakin Quran tu merupakan kitab yang terakhir kepada penutup para rasul, para nabi. Ada lepas ni. Itu. Yang ketiga, seperti kita cakap tadi, Al-Quran itu dilihat Allah Subhanahu, maka beriman itu dilihat jadi sentence bahasa
Baiklah, nampaknya line Ustaz Siddiq dan kami pada malam ini mungkin agak tidak memberasakan kerana beliau di luar kawasan bandar, khususnya di kawasan kampung. Jadi kami sedang berurusan untuk menghubungi beliau dan insyaAllah akan bersambung sebentar lagi ya. Kami mohon maaf di atas kesilapan teknikal ini. InsyaAllah kita akan bersambung nanti. Diharap bersabar ya. Sekian, terima kasih. Mungkin Ustaz boleh dengar Ustaz? On mic Ustaz, Ustaz start on mic. Assalamualaikum Ustaz, Ustaz tak buka mic lagi, tak dengar. Okey. Clear tak? Dengar tak suara? Ya, clear. Mungkin Ustaz boleh off kamera supaya dapat lajukan lagi, stabilkan line. Okey. Terus saja. Okey. Okey, saya cuba cakap setakat ni dengar Dengar Ustaz, dengar. Okey. InsyaAllah. Tak apalah, tak dapat muka pun tak apalah. Okey, jadi perbahasan Al-Quran sebagai sumber akidah. Sebab kita waktu kelas Ustaz Hafiz ni pada likop yang ketiga, dia kata dah, betul ke akidah Asy'ariyah ini ada terpalit dengan falsafah? Betul ke tidak? Maka natijahnya kita faham akidah ahli sunnah wal jamaah ala Asy'ariyah wal Maturidiyah menumpukan, memberikan penumpuan dan berpandukan kepada Al-Quran dan hadis. Sebab ni saya sebut, Imam Taftazani menyatakan bahawa sumber-sumber ilmu akidah itu ada 3, iaitu khabar sadiq, iaitu Al-Quran dan sunnah, al-aqal, iaitu akal yang waras. Akal juga ada kedudukan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ala Asy'ariyah wal Maturidiyah. Berbeza dengan Mu'tazilah yang mendahulukan akal daripada nakal. Dan seterusnya, yang ketiga adalah al-hawas, panca indera. Jadi kita nak fokus tentang khabar sadiq Al-Quran itu menjadi sumber dalam akidah. Maka jelaslah bahawa Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah menyusun ilmu sifat 20 ini berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan falsafah, bukan Plato, Aristoteles semata-mata duk nombor satu kan. Falsafah itu ataupun nilai-nilai falsafah itu ada digunakan tapi bukan yang utama. Gitu. Seperti dakwaan beberapa pihak, adalah pihak yang kata sifat 20 ni macam Greek je, macam macam geng-geng Greek itulah. Bersalahan pula dengan Mu'tazilah yang mendahulukan akal. Mu'tazilah ni kita tahulah pentakdisan akal itu yang menentukan yang baik dan buruk. Akal itu yang menentukan. Baik buruk itu tak perlu, bagi Mu'tazilah tak perlu kepada dalil. Akal sendiri yang boleh menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi Imam Asy'ari dan Imam Maturidi menggunakan dalil Al-Quran sebagai sumber utama dalam pembentukan metodologi ilmu sifat 20. Maka tak peninglah kita yang sifat 20 ni, sebab asasnya kukuh, iaitu asasnya berpandukan kepada Al-Quran. Kita tengok dalil yang pertama. Okey, kita pergi kepada perbahasan Al-Quran sebagai sumber akidah. Slide nampak perbahasan Al-Quran sebagai rukun iman ke sebagai sumber akidah slide?
Dah masuk akidah Ustaz. Okey, beres. Jadi kita tengok sifat 20 yang kita pelajari daripada sekolah rendah. Kita belajar dah. Kita dah nyanyi dah. Allah wujud qidam baqa. Kita dah lekat dalam kepala kita ni sifat 20. Maka bila dah dewasa ni kita memikirkan, adakah ada dalil nakli yang mengiringi sifat 20 ni? Jawapannya ada. Hujah yang pertama sekali dan membentuk metode akidah. Maka yang pertama ni, bila kita bahas bab dalil wujud, maka kita tengoklah afillahi syak, yakni afillahi, yakni afillah, maknanya adakah kewujudan Allah, afi wujudillahi syak, adakah kewujudan Allah itu ada syak. Maka kat situ menjadi dalil bahawa akan kewujudan Allah SWT. Dan dalil bagi qidam dan baqa. Wal awwal wal akhiru. Wal awwal yakni tidak ada mula baginya, wal akhiru tidak ada penghabisan yang mendatanginya. Seterusnya, walam yakullahu kufuwan ahad. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dalil bagi apa? Dalil bagi Allah itu tidak sama sekali-kali tarik ke angle mana pun dengan makhluk. Fa innallaha ghaniyun, dan Allah itu maha terkaya, tidak berhajat. Qiyamu binafsihi, Allah itu diri dengan diri-diri dia. Berdiri Allah itu dengan dirinya, tidak berharap, tidak perlu kepada yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Ini mukhalafatul lil hawadis lah. Allah itu tidak sama dengan sesuatu yang baru, yakni makhluk. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah itu berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Yakni kita faham Allah itu bersifat dengan sifat perkuasa. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Kat situ pula Allah itu, kita faham Allah itu bersifat dengan sifat berkehendak. Wa huwa alimun bi dzati sudur. Kita faham kat situ Allah itu bersifat dengan sifat pengetahuan. Dalil mengaji ni sifat 20 ada dalil. Jangan risau. Tawakkal ya. Kecil tulisan. Allah. Okey. Ni. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Kita bertawakal kepada Allah yang maha hidup dan tidak mati. Maka kita faham di situ Allah itu bersifat dengan sifat perhidup. Wa huwas samiul basir. Kita faham Allah itu bersifat dengan sifat pendengar dan juga sifat pelihat. Seterusnya, wa kallamallahu Musa taklima. Di situ kita faham bahawa Allah itu bersifat dengan sifat perkata. Jadi sifat-sifat yang kita belajar dalam sifat 20 ini ada dalil Al-Quran yang qat'i. Tak tahulah nak tak yakin teman, tak tahulah, memang yakin lah. Memang yakin, tak ada problem dah lah. Okey, seterusnya kita pergi kepada perbahasan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Okey, ayat muhkam dan mutasyabihat. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Kat sana dah sampai ke belum? Slide perbahasan ayat muhkamat dan mutasyabihat. Kalau dah, okey, cun. Sudah. Jadi Al-Quran ini, lambat sikit tak tahulah saya yang lambat ke siapa, tak tahulah. Internet saya kot. Okey. Suara clear Clear. Okey. Beres. Jadi perbahasan ayat muhkamat mutasyabihat ni biasalah selalu jadi polemik kita dengan kawan-kawan kita
kita ahli sunnah wal jamaah al Asy'ariyah kadang biasalah selalu ada orang kata bukanlah tak kawan-kawan, cuma biasalah gaduh lah, biasa gaduh kawan-kawan lah biasa tentang ayat muhkam mutasyabihat ni. Ayat muhkam mutasyabihat ni Allah berfirman dalam surah Ali Imran, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dan dialah Allah itu yang menurunkan ke atas engkau wahai Muhammad kitab yang mana, yakni Al-Quran, yang mana sebahagian besar daripadanya merupakan ayat muhkam, majoriti ayat muhkam, dan yang selebihnya adalah mutasyabihat. Mutasyabihat. Jadi Allah dah membahagikan dalam Al-Quran ni, dan menyatakan dalam Al-Quran ni ada ayat muhkam dan ada ayat mutasyabihat. Maka kita sebagai ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, maka apabila bertemu dengan ayat mutasyabihat, muhkam ni kita tak payah bahas panjang lah. Sebab ayat muhkam ni ayat yang sudah clear. Tak perlulah kita, ayat muhkam ni ayat yang tak perlu kepada ihtimal makna lain. Sebagai contoh, ayat la taqra, dan jangan kalau engkau beriat, muhkam ni tak perlu kepada ihtimal kepada makna lain. Ataupun ada mungkin ke la taqrabu zina tu makna lain, tak ada. La taqrabu zina adalah maknanya jangan berzina. La taqrabu zina, clear. Ataupun qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad bahawa Allah itu esa. Tak ada nak ihtimal makna lain. Memanglah Allah itu esa, tak ada ihtimal makna lain. Ihtimal ni maknanya kemungkinan ada ke makna lain, tak. Muhkam ni dia sabit, dia jelas, zohir dia jelas, tak ada masalah. Tapi ayat mutasyabihat ni zohir dia ada kesamaran dan ada pertentangan di antara ayat muhkamat. Maka apabila bertemu ayat mutasyabihat, maka rujukan kita ialah ayat muhkamat. Saya ulang, apabila kita bertemu dengan ayat mutasyabihat, maka rujukan kita adalah ayat muhkamat. Gitu. Syekh Ibrahim Al-Laqani menyebutkan dalam Jauharatut Tauhid, beliau menyatakan bahawa wa kullu nafsin awhama tashbiha awilhu aw fawwihu warum tanziha, dan tiap-tiap nas Al-Quran dan tiap-tiap nas Al-Quran dan hadis yang memberi waham akan yakni kalau kita jumpa Al-Quran ataupun hadis yang makna zahir dia ada tashbih, ada waham, itu menyamai dengan yang baru, maka Imam Ibrahim Al-Laqani kata, maka takwil olehmu atau serahkan olehmu akan hakikat itu kepada Allah dan qasadkan olehmu untuk menyucikan dia. Okey, jadi Imam Ibrahim Al-Laqani kata takwil bila jumpa ayat mutasyabihat ni, takwil ataupun tafwid, iaitu serah tu tafwid lah tu, serah makna hakikat ni kepada Allah, dan qasadkan niat tanzih. Untuk apa kita buat takwil dengan tafwid ni? Untuk tanzih. Tanzih itu membersihkan Allah daripada menyerupai makhluk. Kita tak nak Allah itu sama dengan makhluk. Kita tak nak Allah itu disama-samakan dengan makhluk. Boleh faham tu ya? Kalau faham angkat good sikit. Okey, terima kasih. Jadi salah satu sifat Allah adalah mukhalafatul lil hawadis. Salah satu sifat Allah iaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah iaitu sifat yang sungguh pada Allah. Sifat salbiyah iaitu mukhalafatul lil hawadis, iaitu daripada sifat itu ternafilah benda-benda yang menyamai makhluk. Jadi penting kita mempelajari sifat mukhalafatul lil hawadis ni. Maka dengan mempelajari sifat ini, kita akan membersihkan, mentanzihkan Allah itu daripada menyerupai dengan hawadis, benda-benda yang baru. Bila benda-benda baru, maksudnya dengan maksud makhluk. Iaitu mukhalafatul lil hawadis dengan makna menyalahi atau tidak serupa dengan sesuatu yang baru, yakni makhluk. Makhluk dijadikan oleh Khaliq. Antara sifat baharu itu adalah dan bila kita kata apa jenis-jenis sifat baharu ni,
kadang kita ni belajar sifat 20 ni untuk apa? Untuk nak membezakan yang mana kita, hak kita, yang mana hak Tuhan. Jangan kita pergi bagi apa yang sama dengan kita, kita samakan dengan Tuhan. Ataupun jangan kita ambil apa yang apa yang ada pada Tuhan, duk kita sama-samakan dengan kita. Begitu. Secara umumnya begitulah. Maka apabila kita memahami sifat baru ni yakni sifat makhluk yang ada pada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, maka antara sifat makhluk ini ada rupa, ada surah, boleh tergambar, boleh terbayang. Hati-hati. Ada jisim, ada jirim, ada sel, ada bersambung, ada apa lagi? Tempat, ada arah, ada masa. Maka benda-benda itu semua adalah sifat makhluk. Maka sifat-sifat ini yang bagi makhluk ini jangan kita pergi letak dan isbat ke Allah, kerana Allah itu suci daripada menyamai sifat-sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Dan apabila menemui nas pada zahirnya kelihatan menyerupakan dengan Allah dan makhluk, maka perlu ditafwid. Tafwid ini manhaj salafus salih. Orang dok kata salaf apa? Salaf ni tiga kurun yang awal. Ataupun takwil ni merupakan manhaj khalaf, mentakwil. Okey. Kita pergi ke halaman seterusnya. Okey. Maka ayat muhkamat merupakan ayat yang jelas, tidak ada kesamaran. Boleh pegang dengan zahir dia, tak ada masalah. Kita tengok tu ayat muhkamat tu, qul huwallahu ahad, laisa kamitslihi syai'. Itu ayat-ayat muhkamat jelas. Ayat muhkamat inilah menjadi penyuluh, pembimbing, batu asas kepada ayat mutasyabihat. Gitu. Okey. Maka apabila kita bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat, ulama mencadangkan kita untuk takwil dan tafwid agar kita dapat ghayah dia untuk apa? Untuk mentanzihkan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Sebagai contoh, apabila bertemu dengan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu, kalau kita terjemah daripada sudut literal lah, istawa ni duduk semayam lah. Tapi duduk semayam tu mustahil. Duduk apa? Istawa, duduk yang bertempat itu, bila duduk bersemayam itu, bila kita duduk bersemayam itu, maka tempat ataupun duduk bersemayam ada komposisi itu tidak boleh sekali-kali diletakkan pada Allah. Maka Aqidatul Najin, Tuan Minal mengatakan bahawa ulama salaf mentafwidkan akan hakikatnya istawa. Allah itu istawa, kita beriman dengan lafaz, kemudian kita serahkan maknanya kepada Allah. Allah yang lebih tahu akan hakikatnya. Manakala khalaf yang kemudian apabila bertemu dengan ayat mutasyabihat, agar tidak mewahamkan orang awam pening. Sebab apa? Sebab orang awam ni yang masuk Islam pada ketika itu, sebelum itu mungkin mereka keluar daripada agama mereka, sudah terbiasa mereka menemui Tuhan-Tuhan yang bukan Tuhan lah, apa yang mereka sembah itu dibangsakan dengan patung, dengan rupa, dengan gambar. Maka ulama khalaf ini ingin menyelamatkan akidah umat Islam, maka takwil istawa itu sebagai memerintah, menguasai dan memiliki. Kemudian ada ayat lagi, kullu syai'in halikun illa wajhah, semua benda akan hancur kecuali wajhullah. Maka wajah itu kita serah. Ulama salaf serah, kita beriman dengan lafaz dan kemudian kita tafwid, serahkan maknanya kepada Allah. Allah yang mengetahui. Tapi ulama khalaf takwil wajhah itu dengan makna zat Allah. Maka semua nanti hari kiamat itu tidak akan hancur kecuali hanya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi yadullah fawqa aydihim, yad itu kalau terjemah literal memang kita akan jumpa tangan lah, tapi tangan itu sesuatu yang tidak layak bagi Allah, tak layak bagi Allah. Seolah-olah kalau kita
Walaupun ada yang kata Allah itu ada tangan tapi tangan yang layak, tak boleh juga. Seolah-olah kita kata ke kawan kita, engkau ni bodoh tapi bodoh yang layak. Kerana tangan itu sendiri benda yang tak layak bagi Allah. Maka tak perlu kita nak uh, menyatakan tangan itu. Maka ulama salaf berpegang yadullah itu, ulama salaf mentafwid dengan sarah hakikat kepada Allah. Ulama semisal As-Suyuti menyatakan kena takwil, iaitu dengan takwil makna kudrah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sufyan Ats-Tsauri, yang ni daripada salaf pula. Salaf pun menggunakan metod takwil, mentakwilkan wa huwa ma'akum. Allah itu ada di mana-mana kamu berada. Kalau kita faham ikut Zuhair, letih, susah tu. Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di kanan, di kiri. Jadi pening. Bila Allah itu bila ulama melihat ayat mutasyabihat ini, maka mereka mentakwilkan dengan makna huwa itu dengan makna ilmu Allah. Ta'alluq ilmu Allah itu di mana-mana. Kita pergi sini Allah tahu. Kita pergi sini Allah tahu. Lagi satu, kita pun takut habis masa dah ni. Sikit ya. Okey. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'addalahum jahannam. Ghadiballah, Allah marah. Sebab ada golongan yang mengatakan salah satu sifat Allah tu adalah sifat marah. Bekeng, gedebe, kita tak mau gitu. Maka ghadab, marah, sebab ada beberapa ayat dalam Al-Quran ni yang pada lafaz dia, pada zahirnya menggambarkan seperti sifat-sifat kemanusiaan, lupa, marah, suka, apa lagi, redha. Salah satunya marah lah, wa ghadiballah ni. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan ghadab Allah ini adalah dengan maksud Allah berkehendak, bukan dengan makna Allah marah, bukan. Marah tu dengan makna secara literal, bukan. Marah tu dengan maksud Allah berkehendak untuk menyiksanya pada hari akhirat kelak. Gitu. Dan kemudian yauma yukshafu an sakin. Kalau sakin tu, kalau kita terjemah secara harfiah, maka kita akan nampak itu sakin itu dengan makna peha. Kena ke makna peha kat situ? Maka Ibnu Abbas takwil sakin peha itu dengan makna syiddatin. Maka pada hari kiamat nanti akan tersingkap huru hara, menggambarkan huru hara hari kiamat, bukan dengan makna peha. Gitu. Boleh faham setakat ni? Tunjuk good sikit. Okey, terima kasih. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perbahasan yang terakhir, iaitu perbahasan Al-Quran sebagai kalamullah. Inilah yang selalu menjadi polemik sehingga pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Bermula Khalifah Ma'mun yang berfikiran bermazhab Mu'tazilah memenjarakan Imam Ahmad bin Hanbal, diteruskan dengan Al-Mu'tasim, kemudian Al-Wathiq, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal kenapa Imam Ahmad bin Hanbal ni diseksa, dipenjara? Kerana tidak mengikut mazhab Mu'tazilah yang mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berpegang teguh bahawa Al-Quran kalamullah itu qadim. Gitu. Sebab itu ini menjadi polemik yang besar, sebab perbahasannya pun terlalu agak mendalam, perbahasannya pun agak susah. Sebab itu ilmu kalam ini antara kata ulama, kenapa dinamakan ilmu kalam? Sebab panjangnya dekat bahagian bab kalam ni. Bab kalam ni panjang. Okey. Ulama ahli sunnah wal jamaah membahagikan kalamullah kepada dua perbahasan. Okey. Kita ni bila kita jumpa Al-Quran kalamullah, maka ulama ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah menyatakan bahawa kita perlu itlaq, yakni terbahagi dia kepada dua perbahasan.
bila menyebutkan kalamullah ini, iaitu kalam nafsi. Kalam nafsi itu dengan apa? Kalam nafsi itu iaitu satu sifat ma'ani yang qadim, yang azali, yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang ni jelas. Bila sebut pasal Al-Quran kalamullah, salah satu pecahan dia, kita cuba bayangkan dalam kepala kita. Bila sebut kalamullah, Al-Quran kalamullah, terpecah dua itlaq. Satu pergi kepada kalam nafsi. Kalam nafsi dengan mana apa? Sifat kalam tu lah. Sifat ma'ani, sifat kalam, sifat perkata, sifat zati. Apa-apa semua nama tu lebih kurang lah. Sifat ma'ani yang qadim, yang azali, yang ada di zat Allah Ta'ala. Dan kalam nafsi ni tak ada, tak berhuruf, tak bersuara. Tak terdahulu, tak kemudian. Sebab kalam nafsi yang ada di zat Allah Ta'ala itu tak berhuruf, tak bersuara, tak terdahulu, tak terkemudian. Gitu. Okey, jadi ta'alluq dia mungkin tak sempat lah kalau kita nak bahas detail, tapi insya-Allah ini menjadi pemangkin lah. Lepas ni boleh mendalami lagi lah tentang perbahasan kalam ni. Saya terang secara surface saja, insya-Allah. Jadi ta'alluq sifat kalam ni, ta'alluq ni dengan makna apa yang dita'alluqkan. Makna ta'alluq di bawah sifat kalam itu ada apa? Maknanya apa yang dita'alluqkan ni dengan makna apa kita boleh katakan? Ta'alluq ni dengan makna apa yang di bawah ta'alluqkan itu dengan makna. Sebagai contoh kita bagi contoh, wajib, harus dan mustahil, perkara yang harus, wajib dan mustahil. Jadi apabila sebut dengan kalam nafsi Allah itu, ta'alluq dia adalah perkara yang wajib, harus dan mustahil. Allah berkata-kata, Allah bersifat berkata-kata pada semua. Pada segala yang wajib, pada segala yang harus, pada segala yang mustahil. Sebagai contoh, kita buka dalam Al-Quran, apa maksud ta'alluq wajib itu? Bila kita tengok dalam Al-Quran, Allah menyebutkan Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itu, Allah itu esa, itu merupakan sesuatu yang wajib. Jadi salah satu daripada ta'alluq sifat kalam ni adalah perkara yang wajib. Al-Quran pun ada sebut juga perkara yang mustahil. Kita tengok Okey, sifat kalam. Okey, kalamullah juga, sifat kalam nafsi ni ta'alluq dia ada juga perkara-perkara yang mustahil. Yang mana dalam surah Ali Imran kata Yahudi bahawa Allah Ta'ala itu fakir dan kami kaya. Yahudi kata Allah tu fakir dan kami kaya, maka itu mustahil. Allah Ta'ala itu fakir, itu mustahil. Jadi Al-Quran ni ta'alluq dia perkara yang mustahil, perkara yang harus dan perkara yang wajib. Contoh. Okey, seterusnya kita nak mudah faham. Tadi pertama, bila sebut Al-Quran kalamullah, pembahagian pertamanya kalam nafsi, iaitu kalam sifat. Kalam sifati, sifat yang qadim, sifat ma'ani, sifat perkata, sifat Allah berkata-kata. Itu qadim, tak ada masalah, itu qadim. Qadim tu dengan makna tak ada mula bagi dia. Sejak dahulu lagi, tapi tak ada mula bagi dia. Okey. Seterusnya dibahagikan lagi kepada kalam lafzi. Kalam lafzi ini kita nak fahamnya, Allah itu bersifat dengan sifat perkata. Okey, Allah itu bersifat dengan sifat perkata, dan dengan sifat perkata lah Allah berkata-kata. Berkata-kata itu kalam masdari, dan keluar daripada kalam masdari itu perkataan. Yang itu kalam lafzi, perkataan. Perkataan Allah dengan makna apa? Perkataan yang ada kat Al-Quran, perkataan yang ada dekat Zabur, dekat Injil, dekat Taurat. Gitu. Jadi dah faham kalam lafzi. Bila sebut Al-Quran kalamullah, akan terpecah dua, kalam nafsi iaitu kalam sifati, sifat ma'ani yang qadimi ada di zat, dan kalam lafzi. Kalam lafzi itu mana apa yang keluar daripada, bukan keluar lah, keluar nanti orang tanya pula keluar dari mana, apa yang datang, apa yang
terhasil daripada mahasalah, apa yang terhasil daripada kalamat dari Allah berkata-kata tu, hasil dia. Jadi perkataan. Jadi jelas sekali tu statement tu. Statement tu yang penting apabila kita nak membahaskan tentang Al-Quran kalamullah, maka statement yang terakhir tu penting. Sebab Mu'tazilah mengatakan bahawa Al-Quran itu makhluk. Mu'tazilah kata Al-Quran itu makhluk. Okey. Jadi lafaz Al-Quran, jadi lafaz Al-Quran yang berhuruf, bersuara, kalam lafzi itu merupakan petunjuk. Jadi Al-Quran kalam lafzi terbahagi dua, kalam lafzi dia itlaq kepada dua itu. Jadi kalam nafsi selesai, qadim. Kalam lafzi ni cara kita faham dia, kalam lafzi merupakan petunjuk bagi apa yang nak ditunjuk. Petunjuk itu dal, dan apa yang nak ditunjuk itu madlul. Madlul itu apa? Madlul itu sifat kalam Allah yang qadim. Maka sebenarnya ada satu jurang. Dia sebenarnya hampir tak ada jurang macam mana kita nak membezakan kalam nafsi dengan kalam lafzi ni apabila kita memegang Al-Quran itu. Tapi ulama memberikan saranan, bahawa kita kena beriktikad bahawa Al-Quran kalamullah itu qadim. Senang je. Bila kita iktikad Al-Quran itu kalamullah qadim, tak berhuruf, tak bersuara, tidak terdahulu dan tidak berkemudian, ianya bukan makhluk. Cuma ulama ahli sunnah wal jamaah ni dia wasatiyah, tengah-tengah. Sebab ada golongan yang menyatakan bahawa Al-Quran kalamullah tu qadim, lafaz bahasa Arab tu pun qadim, hatta mushaf itu pun qadim. Ada yang macam tu. Mu'tazilah pula kata Al-Quran itu makhluk, Al-Quran kalamullah tu makhluk. Maka kita ahli sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah, kita pertengahan. Kita kata macam mana? Kita kata pertama Al-Quran kalamullah itu makhluk. Tapi bila kita kata kepada yang berbahasa Arab, yang bila kita kata yang kepada yang berlafaz, yang berbahasa Arab, yang berhuruf bersuara tu, kita kata itu makhluk. Kita kena tafsir juga yang Al-Quran yang kita pegang, yang bercetak, yang baru cetak tahun lepas, yang baru cetak hari ini, itu baru. Tapi ulama mengajarkan atas memahami Al-Quran kalamullah itu secara umum, kita perlu iktikad Al-Quran kalamullah itu qadim, selesai. Al-Quran kalamullah itu qadim, selesai. Ianya bukan makhluk, tidak berhuruf, tidak bersuara. Bersalahan pula dengan Mu'tazilah yang kata Al-Quran itu makhluk. Itulah insya-Allah kesimpulan. Kita bagi kesimpulan. Kesimpulan wajib ke atas kita ni 27 orang tengok ni, wajib ke atas kita untuk mempercayai, beriktikad dengan iktikad yang jazam, yang sungguh, yang tambat, yang tak terputus dan tak terurai, bahawa tidak mengingkari sekali-kali Al-Quran sama ada secara ijmali atau tafsili. Kita dah sebut tadi, kita tak boleh ingkar Al-Quran itu secara yang detail-detail pun tak boleh, yang secara umum pun tak boleh. Dua-dua tak boleh. Yang kedua, wajib ke atas kita untuk mempercayai i'tiqad bahawa Al-Quran itu terpelihara daripada penyelewengan dan tokok tambah. Wajib kita beriktikad bahawa Al-Quran itu terpelihara daripada penyelewengan dan tokok tambah. Ikutlah orientalis nak kata apa ke, Syiah kata Al-Quran kita tak lengkap ke, kita yakin dan iktikad secara thubut, secara tepat, secara jazam bahawa Al-Quran itu terpelihara daripada penyelewengan dan tokok tambah. Dan seterusnya, ulama ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah telah menyusun metodologi pemahaman akidah sifat 20 tu berpandukan Al-Quran. Kita dah tengok dah tadi, Al-Quran inilah yang menjadi sumber utama dalam pemahaman akidah yang sahih. Al-Quran ni bukan akal, maka kita yakin bahawa
Akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah yang kita duk pegang ni menggunakan, memanfaatkan semanfaat mungkin Al-Quran sebagai sumber utama pembentukan metodologi akidah Islamiah yang sahih. Seterusnya, ulama Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah wal Maturidiyah berpegang bahawa Al-Quran kalamullah itu qadim, tidak berhuruf, tidak bersuara. Kita faham itu lepas dah, kita tak pening-pening dah lepas ni. Kita berpegang Al-Quran kalamullah, walaupun ada perbahasan detail dalam tu, ada lafzi, ada nafsi, tapi kita faham secara umum Al-Quran kalamullah itu qadim. Selesai. Kita selesai, tak ada masalah. Seterusnya, yang terakhir, ulama ahli sunnah wal jamaah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah telah menggariskan metodologi tafwid dan takwil. Jadi apabila kita bertemu dengan ayat mutasyabihat tu, sabar dulu, kita tengok bagaimana ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah membahaskan agar kita tak masuk ke lembah tajsim dan tashbih. Kita menyamakan Allah dengan makhluk, kita menyamakan Allah tu bertempat, kita mengatakan Allah itu berarah, Allah itu ada turun, Allah itu bergerak, Allah itu sehingga saya nak cerita, sehingga last ni saya nak cerita, ada seorang tokoh yang namanya tak silap saya Al-Khawri. Al-Khawri, dia menyatakan bahawa teruknya akidah tajsim ini, bukan dia yang kata lah, ni saya kata ni, teruknya akidah tajsim ini sehingga kalau dibiarkan berleluasa akidah tajsim dan tashbih, maka akan ada golongan yang mengatakan sebegini. Dengar, dia mengatakan sebegini, engkau boleh tanya aku dia kata macam ni, engkau jangan tanya aku tentang janggullah dan alat kelamin Allah, itu aku tidak tahu, tapi yang selainnya tu aku tahu. Nak katanya apa? Nak katanya bila akidah tashbih dan akidah tajsim ini sudah terlalu membara, maka last sekali akan menampakkan Tuhan itu macam makhluk, ada tubuh badan, ada tangan. Waliyahzubillah, kita minta jauh daripada akidah tajsim dan akidah tashbih. Jadi ulama dah suruh takwil, ulama dah suruh tafwid, agar mana? Agar akidah yang itu akidah yang sahih, tidak terpalit dengan akidah tashbih dan akidah tajsim. Wallahu a'lam. InsyaAllah ini secara serf saja saya sebut tentang bagaimana perkaitan Al-Quran itu dengan akidah yang sahih. Nanti insyaAllah liqa Asy'ariyah nanti akan membahas tiap satu tu sepatutnya setiap tajuk tu detailnya. Ayat mutasyabihat boleh buat satu tajuk, Al-Quran sebagai hadis sumber boleh buat satu tajuk. Apa lagi tadi? Kalamullah tu lagilah boleh 2, 3, 4 jam hurai buat kalamullah saja. Tapi tak apa. Kali ni kita tentu secara sutuh je, secara surface. InsyaAllah kesimpulan kita pegang, apa yang kita perlu pegang, apa yang kita ikut, insya-Allah dengan Al-Quran, pandangan Al-Quran yang betul, kita akan memperoleh akidah yang sahih. Itu saja insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandangkan dah 10.30, dah terlalu lambat. Jadi jika ada soalan, kalian semua boleh tanya dalam komen dekat YouTube. InsyaAllah lambat cepat akan kenapa akidah Imam ada soalan, kenapa akidah Imam Bukhari dalam kitab Al-Khalqu Af'alul Ibad ialah kalam Allah bersuara? Adakah Imam Bukhari tersilap ataupun Imam Bukhari tersebut perlu ditakwil juga? Okey, kepada jawapan Samuel Haq, InsyaAllah soalan anda akan saya jawab dalam ruangan komen di YouTube, kerana jawapan ini perlu kepada penelitian kepada beberapa kitab. InsyaAllah saya akan jawab soalan daripada Samuel Haq. InsyaAllah dalam sehari 2 ni boleh tengok dalam ruangan komen di Facebook pula di YouTube. Minta maaf banyak, saya tidak boleh jawab saya langsung. Saya tak tahu nanti salah jawab. Saya Samuel Haq, alhamdulillah. Okey,
Jika ada apa-apa, insyaAllah kalau ada soalan tanya dekat YouTube nanti, insyaAllah kita jawab mana yang jauh. Jadi itu sahaja, saya serahkan semula kepada moderator kita. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, syukran sudah atas pembentangan pada malam ini. Dan seperti yang sudah dimaklumkan oleh ahli panel kami pada malam ini, memandangkan jam sudah menunjukkan 10.36 malam dan melebihi waktu yang telah kami peruntukkan. Jadi kami di sini ingin minta maaf terlebih dahulu kerana tidak mendapat membuka ruang untuk soal jawab. InsyaAllah kami akan membuat ruangannya di Twitter, Instagram dan juga di YouTube ya. Kami akan membuat Instagram story khusus untuk soalan pada malam ini ataupun apa-apa yang pandangan yang ingin diutarakan oleh sekalian. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada segala ini kerana sudi meluangkan masa untuk membentangkan hasil pada malam ini. Syukran sekali lagi Ustaz. InsyaAllah, terima kasih. Itu saja dari kami. InsyaAllah kita akan bertemu semula pada malam besoknya pada Liqa Ansairos 10.0 yang bertajuk Mazhab Syafi'i, bukan hanya usaha Imam Syafi'i, yang akan disampaikan oleh panel kami iaitu Saudara Azam. Dan insyaAllah jika tidak apa-apa yang halang, kita akan tutup majlis kita pada ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.